Baik, kali ini saya akan kongsikan bagaimana nak set up FB Ads. Ya. So, sebelum ni saya pernah kongsikan macam mana apa beza nak create ads melalui boost post ataupun menggunakan create ads ataupun business Facebook Manager. So saya nak tunjuk ini menggunakan create ads, ini menggunakan drop down ni boleh menggunakan Facebook. Okey, ni business manager boleh melalui sini. Cuma kali ni saya akan create ads melalui ads tool ni. Okey, klik button create dan klik add. Klik add. Itu adalah step yang pertama. Selepas klik add tu, dia akan pergi dekat bahagian ads manager. Tunggu sekejap. Bila dia sampai ads manager, kita akan nampak tiga bahagian lah untuk set up ads ni. Yang pertama adalah bahagian campaign, yang kedua bahagian ads account, yang ketiga adalah bahagian ads. Dia ada tiga, ad set dengan ad. Campaign, ad set dan ad. Alright, nampak ni campaign, ad set dengan ad. So kita kena selesaikan tiga ni, barulah ads kita dapat dijalankan. So sekarang kita pergi pertama. Yang pertama adalah kita kena set up campaign dulu bila nak buat FB ads. Baik, apa beza campaign? Ada dalam campaign ni dia ada kena set up objektif. Objektif apa yang kita kena pilih? Yang pertama adalah objektif sama ada anda nak guna awareness, consideration dan conversion. Dalam awareness ni dia ada objektif yang pertama adalah dia panggil brand awareness. Apa itu maksud brand awareness? Brand awareness ni kita nak iklan kita ni dilihat berkali-kali dan dia punya reach dia ramai. Contohnya bajet kita lebih kurang dalam katalah kita punya bajet dalam RM300 dan Facebook boleh hantar kita punya iklan ni kepada 10,000 orang. So 10,000 orang dengan RM300 ni, orang itu akan minimum dapat iklan kita sebanyak 2 kali. So maksudnya dia berulang-ulang lah kan. Dapat iklan kita mungkin 2 ataupun 3 kali. So bila sebut awareness ni, nama pun brand awareness, dia nak orang terpasak dalam kepala dia tentang kita. Macam kita tengok iklan kalau tengok 5-6 kali baru kita ingat iklan tu kan. So brand awareness konsep dia macam tu. Minimum orang tu akan nampak iklan kita 2 kali. Yang kedua adalah objektif. Masih dalam part awareness ni, kita nak select yang reach. Kalau kita pilih yang reach ni, katalah kita bajet RM300, dia akan pergi lebih daripada 10,000 orang. Macam brand awareness mungkin 10,000 orang dapat 2-3 kali, tapi reach ni dia akan pergi lebih daripada 10,000 orang. Setiap orang dapat 1 kali je. So ikut kepada objektif kita. Kita nak jenis yang waktu tu kita plan nak orang ingat kita berkali-kali ke, atau kita nak just sepintas lalu dan capaian dia lebih ramai. Alright, so biasanya di sini dia punya cost dia sangat rendah. Sebab objektif dia bukan sampai tahap orang nak membeli, bukan sampai nak dapat leads. Dia lebih kepada orang nak tahu kewujudan kita punya produk atau servis kita. Bagus nak gunakan awareness punya campaign ni, objektif ni, apabila kita nak buat launching produk baru ke, ataupun mungkin kita nak buat awal bulan sebelum kita nak jual produk kita akhir bulan bila dapat gaji. So ini strategi kalau nak gunakan awareness punya objektif. Strategi yang nombor 2, kita boleh gunakan kaedah consideration. Consideration ni dia ada banyak pilihan yang kita boleh guna. Yang pertama, kita boleh guna kaedah traffic. Kaedah traffic ni kalau kita pilih objektif traffic, maka kita boleh set iklan kita orang nampak, orang nak dia ada 4 tempat yang kita boleh halakan. Nama pun traffic. Maksudnya traffic ni dia nampak iklan kita, dia terus pergi ke mana. Satu, kita boleh set dia untuk pergi ke kita punya website. Maksudnya dia klik, dia terus pergi trafficnya terus pergi website. Ataupun dia klik, dia terus pergi ke messenger. Atau dia klik, dia terus pergi install app.
ya. Atau dia klik, dia terus pergi ke WhatsApp. So ni kaedah trafik. Kaedah yang seterusnya, objektif yang seterusnya, kita boleh pilih engagement. Apa maksud engagement ni? Facebook akan bawakan kita punya copywriting kita ni kepada orang yang lebih banyak buat engagement. Contohnya orang yang rajin buat like, komen ataupun share. Maksudnya dia ni aktif lah di Facebook. Facebook akan utamakan orang yang engagement dia tinggi, dia akan dapat dulu. Engagement ni dia biasanya beza dengan awareness. Engagement ni sedikit kos dia sedikit tinggi lagi. Bezanya dia pergi kepada lebih kepada bila ramai orang engage, ada yang kuat engagement, maka peluang, walaupun dia hanya bukannya target untuk convert kepada sale, tapi melalui engagement sendiri dah boleh mula dapat sale. Lebih mudah berbanding dengan awareness punya campaign lah. Okay. Yang seterusnya apps install. Orang klik, dia terus install kita punya, maksudnya kita nak orang tu install. Bila kita ada apps, dia klik, dia terus pergi nak install apps. Okay. Sekiranya anda ada apps. Video views adalah sekiranya anda ada video dan video anda tu hendak diiklankan. Strategi video views ni dia menarik. Bila kita ada video, orang akan nampak video views. Video views ni sekarang ni kos dia lebih rendah sikit daripada engagement. Dan video views ni lebih ramai orang suka melihat video lah. So mungkin dengan melihat video kita tu, dia klik, dia nampak video kita, lepas tu dia terus tertarik dengan iklan video kita. Dan video views ni dia boleh extendkan kepada advanced punya version. Advanced punya version kita boleh katalah kita target 10,000 orang view kita punya iklan. Selepas tu fasa kedua, kita nak buat iklan lagi sekali. Kita bagi tahu dengan Facebook, okay, Facebook boleh tak saya nak dalam 10,000 orang tu, mungkin 30% tu dia tengok sampai habis, 30% tengok separuh, 40% dia tengok 1/3 je. Okay, video 1 minit yang tengok sampai habis ni ada 30%, 300 orang, 33,000 orang. Jadi kita nak bagi tahu dekat Facebook, boleh tak saya target semula orang yang tengok video saya sampai habis. Contohnya lah, sebab orang yang tengok video sampai habis ni biasanya minat dia lebih tinggi. So kita boleh buat retargeting kepada orang yang tengok sampai habis. Itu salah satu advanced strategi kita boleh guna melalui video views. Atau kita menggunakan lead generation. Lead generation ni, kita nak orang nampak iklan kita, dia klik, dia terus isi borang, isi maklumat data dia, nama, email dengan nombor telefon. Yang ni macam biasanya lead generation ni orang memang sungguh-sungguh dia nak bagi maklumat, maknanya dia memang nakkan kita punya produk ataupun servis. Lead generation ni kos dia agak mahal berbanding dengan yang lain. Itu berdasarkan pengalaman saya lah. Kos dia boleh, satu lead dia bagi boleh cecah sampai RM20, dia boleh cecah RM15, dia boleh cecah RM5 kan. So dia ringgit-ringgit lah lead generation ni. Sekiranya anda menjual produk dan margin dia nipis, margin dia berapa sen je, RM1 lebih ke, lepas tu nak gunakan lead generation, dia tidak berapa sesuai. Tapi kalau anda buat servis ke ataupun produk yang margin dia agak besar kan, so lead generation ni boleh difikirkan lah. Dia punya tu contoh macam buat seminar, jual kereta kan. So dia punya sekali lead masuk tu kita dapat close RM500. Sekali lead masuk tu mungkin kita dapat margin dia dalam RM60 contohnya kan. So okey lagi bila kita guna kaedah lead generation ya. Okey, yang seterusnya adalah message. Message ni objektif message untuk orang message, dia klik tu dia terus pergi kepada PM kita, messenger kita. So nampak macam lebih kurang sama dengan traffic kan, sebab dalam traffic dia ada 4 website, messenger, app install dengan WhatsApp. Sama juga message, dia memang ke messenger. Tapi bila tanya dengan saya, antara kalau nak pilih iklan messenger ke PM tu, nak ambil trafik ke messenger, saya lebih menggalakkan terus pilih messenger, kerana dia punya, kalau berdasarkan beberapa pengalaman, messenger, kalau pilih messenger better ambil yang message, sebab dia impact dia lebih tinggi berbanding menggunakan trafik. Walau bagaimanapun anda boleh test dulu, sebab masing-masing punya industri dia berbeza. Bila anda test, mungkin anda punya result trafik lebih tinggi berbanding message, boleh check. Okay. Yang seterusnya adalah conversion.
conversion ni dia terus pergi pada website. Macam yang first ni adalah website terus nak membeli dekat kita punya website kita. Yang seterusnya adalah katalog kan. Katalog ni adalah kita nak terus ke kita punya Facebook yang dah ada katalog. So terus dia pilih mana, macam marketplace punya tu, tinggal pilih katalog lah. Okay, dan yang terakhir sekali adalah store traffic. Store traffic ni adalah untuk bawa pergi invite terus pergi kedai. Kita nak bagi tahu lokasi kedai kita dekat mana kan. Contoh kita ada outlet kan, suruh dia datang ke outlet kita. Kita boleh ambil store traffic kan. Drive visit to your physical store by showing ads to people nearby. So kalau kat sini nanti dia minta kita punya address, location dan sebagainya. So ni dekat sini ada tanda seruan ni. Waktu sekarang ni sebab COVID, semua tak buka kedai. Jadi store traffic tu dia holdkan sebab memang tak ada orang pun nak pergi kedai kan. Okay. So ni adalah objektif yang anda boleh pilih bila nak set tentang Facebook advertisement Facebook advertisement. Okay. Katalah saya nak set menggunakan objektif engagement. Okay. Kali ni saya akan tunjukkan macam mana nak set melalui engagement punya objektif. Okay. First kita klik engagement. Line dia agak slow sedikit nampaknya. Okey, so menggunakan sekarang ni kita nak pilih objektif engagement, pilih engagement dan dia akan terus pergi dekat sini Dia terus pergi dekat sini. Pertama kita kena letak campaign name. Okey, letakkan campaign name. Apa nak letak? Ini adalah untuk rujukan anda. Anda nak buat rujukan untuk rujukan sendiri, campaign name nak letak apa? Contohnya nak letak campaign name, nak letak campaign raya. Kita nak buat campaign raya puasa contohlah Okey, saya nak letak macam tu. Ini kempen ni untuk rujukan kita. Dia bukan orang lain tak nampak. Sebab nanti bila katalah kita nak run sampai 3 kempen dalam satu masa. So dia ada kempen raya puasa, dia ada kempen sempena hari ibu. Contohnya pada waktu yang sama kita ada kempen cuti sekolah. Contohlah kita ada run 3 kempen. Jadi nanti bila kita nak tengok balik, check kita punya iklan punya performing macam mana, prestasi iklan kita nak tengok, hari tu aku buat kempen raya puasa macam mana So kita boleh pergi, kita cari yang untuk tajuk kempen raya puasa, baru kita boleh tahu So tu nama, macam mana nak check kempen macam mana nak letak nama kempen ni. So yang ni tinggalkan je, saya jarang guna yang kat sini. Tekan je continue. So kita dah tengok dekat sebelah sini ni, okey, objektif clear. So dia dah check. Facebook kata okey, pass kat sini. Sekarang adalah sesi untuk anda set ad set. Okey. Apa itu ad set? Ad set ni, inilah yang panggil kita nak buat set yang berbeza. Kempen yang sama, kita nak buat kempen raya tu, mungkin set dia berbeza. Set yang pertama ni kita boleh buat split test. Contohnya set pertama kita nak menggunakan kempen objektif engagement. Set yang kedua kita nak menggunakan objektif traffic contohnya. So ini maksud set. Kempen yang sama tapi set yang berbeza Okey. So set yang berbeza ni saya akan pilih, dia kena pilih 3 benda: audience, placement dengan budget and schedule. Okey. So pertama adalah audience. Kita nak create new audience. Kalau kita tak ada save apa-apa audience yang sebelum ni, kita create new audience. Pilih lokasi audience tu. Contohnya macam ni adalah nampak ni seluruh Malaysia. Sebab tu audience size nampak sebelah kanan ni dia ada 24 juta audience size. Okey. So kita tak nak pergi terlalu broad 24 juta bukan target kita. Rugi duit kita pergi pada orang yang tak minat dengan kita punya, sebab tak targeted. Okey, tak minat dengan produk atau servis kita. Maka kita kena spesifikkan
Contohnya saya nak letakkan lokasi saya target katalah Bangi, kan? Bangi, pilih Bangi, ambil Bangi City, dan juga saya nak pilih Putrajaya. Okey, Putrajaya. Okey. So nampak ada, saya pilih dua location. Kalau lokasi anda terlalu jauh, contohnya nak target orang yang duduk KL, Bangi Putrajaya, satu lagi yang duduk di Johor. So saya advise jangan buat dalam satu iklan. Splitkan iklan tu. Maksudnya set satu, kita nak buat iklan ni untuk target orang yang Bangi Putrajaya, satu lagi buat untuk yang Johor, supaya kita boleh tengok dia punya performance dia, yang mana yang lebih perform contohnya, kan. So boleh buat analisis. So dekat sini ni anda boleh besarkan radius ataupun kecilkan radius. Contohnya kalau anda nak pergi besarkan kepada 50 km, 60 km radius lah, yang area Bangi ni, kan. Saya nak 58 km radius. Maka apa hasil dia adalah nampak dia semakin besar. Nampak tu ikan dalam laut ni pun kalau dia ada Facebook, dia dapat kita punya iklan. Okey, baik. So ini kita masukkan, saya pilih dua je. Okey, and then kalau nak tambah je lagi dekat sini. Selepas tu, okey, ni dekat bahagian include, dekat sini location, people living in or recently in this location. Kalau anda pilih ini, kita nak orang yang memang tinggal dan dia ada pada waktu tu, dia baru ada di lokasi tu, kan. Kalau nak pilih dua-dua. Sekiranya anda nak orang yang hanya tinggal dekat lokasi tu, contoh orang tinggal dekat Bangi saja, pilih living saja. Kalau anda nak recently ni adalah orang yang dia mungkin dia baru check in dekat sini, dia pergi kat hotel Bangi, dia menetap 3 hari. Lepas tu selepas tu dia tak lama dia balik ke kampung dia. Jadi kalau anda tak nak orang yang macam ni, jangan ambil living and recently, ambil yang living. Tapi kalau anda nak target orang yang recently ada, orang yang baru sampai kat sini, nak nampak orang anda punya iklan, ambil yang recently saja. Ataupun orang yang travelling ni adalah orang yang dia dia sama, dia check in. Kalau recently dia baru saja ada. Travelling ni orang yang dia travel, kadang-kadang dekat Facebook kita kita ada beritahu travelling to Sabah. So orang yang dia update dia travelling ke location ni, orang tu akan dapat dulu. Alright. So saya ambil dia yang living and recently. Okay. Dan kita pilih umur kita tentukan. Kalau boleh jangan ambil terlalu broad macam ni, dia tak targeted. So biasanya umur saya akan ambil range dalam 10, maksimum pun 15 tahun. Contohnya saya pilih target saya orang yang berumur 20 hingga 33 tahun lah. Okey, saya letak dekat sini. Lepas tu gender, up to you. Ni nak pilih all ataupun nak pilih female atau pilih male. Kalau target anda lelaki saja, letaklah lelaki. Kalau letak perempuan. Kalau kedua-duanya, letak kedua-duanya. Okay, and then ini boleh detail targeting option boleh kalau nak masukkan. Contohnya macam klik edit dan masukkan, kita boleh demografik, interest ataupun behavior. Contoh demografik, kita nak pilih katalah parent, nak buat jual produk untuk anak-anak. Kita target parent dia. Parent yang umur 20 hingga 33 ni, biasanya anak dia adalah anak yang umur 3 hingga 5 tahun. Katalah kita nak target preschool punya anak, ataupun kita nak ambil yang umur 6 hingga 8 tahun contohlah, kan. Okey. Tapi biasa 20 hingga 33 ni kita nak pilih yang ni lah. Ataupun kita nak pilih working parent, contohnya kita boleh pilih working parent.
So nampak daripada tadi berapa puluh juta tadi, daripada yang ni sekarang 5,200,000. So bila saya pilih working parent, dia terus turun kepada 64,000 orang working parent yang duduk dekat Putrajaya dengan Bangi. Okay. So ni even kita punya demografik, kita boleh pilih juga interest. Contohnya dia minat dengan Neelofa, ya, working parent dan peminat Neelofa. So saya pilih Neelofa, maka dia akan tadi berapa tadi, 64,000 je, 640. So dia jadi 540,000 pula. So orang yang duduk Bangi dengan Putrajaya umur 20 hingga 33, working parent dan juga peminat Neelofa. Malay dan male dengan female. Jadi orang yang ni, audience ni adalah set kita ni. Jadi saya letakkan set name ni. So tadi saya menggunakan objektif apa? Engagement. Ini untuk rujukan saya, engagement Bangi Putrajaya 20 hingga 33 dan apa lagi? Tadi Neelofa dengan working parent Neelofa contohnya lah, untuk rujukan saya, nama name. Jadi bila saya buka kempen ni, saya tahu ni saya nak yang ni kempen apa, set engagement ke set traffic. Okay, so saya dah set kat situ. So nak save this audience boleh tekan je save this audience, ya. So nanti bila-bila kita nak namakan dia adalah engagement Bangi Putrajaya, lepas tu working parent Neelofa. Okey, contohlah kan, save. Tak letak engagement pun tak apa, sebab ni adalah apa nama dia, ini adalah audience. So kita letaklah audience kita tu. Saya nak save yang ni kejap sebab kita nak letak dekat bawah nanti. Okey. So kita dah save, nama dia adalah BPWP Neelofa contohlah. Okey. Lepas tu dah settle audience, kita pergi kepada placement. Placement ni kita nak select apa, nak letak automatic ataupun nak letak manual. Anda nak pilih automatic ke nak letak manual? So kebanyakan orang mengajar menggunakan kaedah manual, sebab biasanya dia kata manual dia akan lebih kita boleh pilih kan. Kita boleh pilih dan kita boleh tentukan. Contohnya kita nak pilih iklan kita ni dia pergi dekat mobile saja kan. So kita antikkan desktop, maka orang yang dekat mobile, yang ada phone je yang boleh nampak iklan kita. Sebab berdasarkan pengalaman, kebanyakan orang yang memilih mobile saja, kos dia lebih rendah berbanding dia pilih semua kan. Sebab tu kalau buat manual ni kita boleh pilih, okey dia keluar hanya kat mobile saja, dia hanya keluar kat Facebook, Instagram tak keluar saja. Kita boleh pilih kat mana kita nak keluar. Dia keluar yang macam ni banyak lah. Kalau kita pilih all, bila pilih all, semua tempat lah, dekat story akan keluar, dekat message keluar, semua tempat akan keluar. Okay. Salah satu lagi kaedah adalah menggunakan apa yang direkomend oleh Facebook, automatic placement. Right. Sebelum ni saya banyak menggunakan manual, saya banyak pilih mobile. So ikut kepada anda punya, dekat sini pun anda boleh test juga yang mana paling impact. Saya pernah pergi ke satu Facebook Blueprint punya course, yang Facebook hantar dia punya main trainer dia turun ke Malaysia, dan saya one of yang terpilih untuk belajar di program Facebook Blueprint. Dan main trainernya, sebab biasanya kami kalau sebelum ni dikatakan kalau kita ambil yang automatic placement ni, kita macam biasanya yang apa yang recommend kat Facebook, dia berat kepada Facebook lah. Facebook punya interest dia, sebab dia mungkin nak dapat duit kita lebih ke dan sebagainya. Tapi bila saya mendengar penerangan daripada main trainer tu, dia cakap, why don't you choose automatic placement? Dia kata kan, sebab kita akan carikan yang the best sebab dia ada algoritma, dia tahu dia punya, dia data banyak, analytical banyak. So dia, bila kita letakkan iklan tu, dia akan usaha cari kepada orang yang betul-betul tepat kan.
So dia akan cari, mungkin orang tu duduk dekat kita punya, dekat dalam video, tengah tengok video ke, iklan tu naik kat situ, atau dia ada kat mobile, dia akan ada kat desktop newsfeed. Dia akan cari kepada yang berpotensi akan jadi kita punya customer kita. Ini salah satu advice daripada Facebook lah. So anda boleh pilih dua-dua, tak ada masalah, boleh test. Okay, jangan pilih ambil sekali dua sentak, tak, maksudnya test salah satu lah, dan tengok impact dia macam mana, ikut industri. Dan dah settle placement, baru kita pilih bajet. Pilih bajet ni kita nak tentukan berapa bajet sehari. Kalau bajet anda tinggi, lagi bagus lah. Tapi untuk peringkat awal, untuk buat anda nak buat test, saya cadangkan ikut yang disarankan ni, RM30 satu hari, RM33 satu hari, dan jalan lebih kurang dalam tempoh 3 hari. Dan kita tengok dia punya impact dia macam mana. So macam mana nak tahu beza impact macam mana? Sebab tu kita kena jalan dua ads, buat test. So kalau jalan satu test, kita tak tahu beza lah. So contoh ambil traffic punya objektif, lepas tu satu lagi engagement, atau satu lagi menggunakan message. Dan jalan dua-dua, tengok yang mana dia punya inquiry lebih banyak masuk, leads lebih banyak masuk. Then baru kita stop yang ni, kita fokus kepada satu ads yang perform. Contohnya macam tu lah. So yang ini, kalau anda pilih ni, run my ad set continuously starting today. Maksudnya selagi anda tak off kan, dia ada satu bahagian off tu, selagi tak off kan, selagi tu dia jalan RM33 setiap hari. Yang ini kalau anda boleh ada alert dengan untuk off kan, boleh ambil run my ad set continuously starting today. Atau kalau jenis yang tak alert, kita untuk beginner, kita boleh control melalui masa yang kita tentukan, set a start and end date. So start pada hari sekarang, okey, pada hari ini saya nak endkan dia dalam tempoh 3 hari, 25, 26, 27, 28. Okey, hari Khamis, pada 28 hari bulan 4. Sorry, ni bulan 5. 28 hari bulan 4. 25, 26. Okey, katalah saya nak run dia seminggu sampai hujung bulan. Okey, saya nak check. Okey, so saya dah set kan sampai hujung bulan. So your ads will run for 5 hari, not more than 165, total campur tax 174. So kalau dia dah letak sini, dia takkan ambil duit kita lebih daripada RM174.90. Okey, baik. So tengok kalau kita ada duit memang mencukupi, kita akan boleh pergi sampai 540,000 orang. So dekat sini dia akan bagi tahu kalau kita ambil objektif reach, kita boleh pergi sampai 4,000 ke 12,000 orang. Sebab tu kata reach dia capaian yang lebih banyak dalam satu hari lah. Tapi kalau kita ambil yang engagement, dia, kita akan dapat sebanyak 200 ke 600 orang dengan bajet RM30 dalam satu hari, kan. Jadi kalau anda jalan 3 hari, anda punya lead engagement yang akan pergi kepada orang tu, reach kepada orang yang banyak engage ni, lebih kurang dalam 1,500 ke dekat 2,000 orang macam tu lah. 1,000 ke 2,000 orang. Kita tengok dia punya impact dia melalui engagement punya ni. Okay. So okay. So dia cakap save audience, parameter save audience, we recommend turning expansion on its. Okay. Edit duplicate audience, we recommend turning expansion, provide more opportunities. So edit parameter. So kadang-kadang dia akan ada alert dengan benda ni lah. Okay, dekat sebelah kiri ni. Okay, katalah tak apa, saya buang dulu yang ni. Saya tekan update. Okay, dan dia punya tanda ni apa sebenarnya yang dia tak puas hati dengan saya. Contohlah kan, kadang-kadang Facebook ni dia setting dia pelik-pelik sikit. Parameter save audience invalid. Okay, contohlah saya menggunakan apa ni, saya nak mudah lah kan, saya menggunakan save audience yang sedia ada. Mungkin saya kena check nanti apa dia punya isu dia. Tak apa, saya ambil yang ni, iklan Sungai Mati ni, tengok dia punya lepas tak lepas.
use save audience. Okay, lepas So nanti saya check lah kenapa dia tak lepas yang tadi saya pilih audience yang macam tu. Okay, and then sebab kita nak tengok technical punya itu macam mana dia berjalan. Okay, and then kita terus pergi kepada continue. Set audience placement, selalu check macam ni lah. Bila ada keluar ada error, kita check apa punca dia dan kita adjust daripada situ. Okay, bagus juga dia tunjuk macam tu. Okay, klik continue. So bila kita klik continue, kita dah sampai add set. Okay, ad set dah clear dah. Okay, sekarang kita masuk kepada ad sendiri. Macam mana nak buat iklan. Okay, tadi kita dah pilih ad name ni, dia post engagement. Kita boleh copy balik. Yang tadi saya copy ad set punya tajuk kan. Kita boleh letakkan tajuk yang sama dekat ad name ni. Okay, ad name. Lepas tu page. Kat sini dia suruh kita pilih page mana yang nak. Kalau boost post dia menggunakan kita boleh pilih post yang mana. Sekarang ni page ni menggunakan ads, kita nak pilih page yang mana satu. Okey. So anda pilih page yang mana satu, pilih salah satu page. Okey, saya ambil pilih page ni, Evoing. Okey, lepas tu dah pilih page ni, kita boleh okay, dah pilih page dia dengan Instagram. Okay, and then dia tanya nak buat ads baru ke ataupun nak yang menggunakan existing post. Okay, guna existing post. So saya dah ada post yang saya nak iklankan. So saya select post. Okay, kalau yang tambah ni create a new page post. Okay, so saya dah ada post yang saya nak iklankan. Pilih select post. Lepas tu carilah post yang kita dah plan yang dekat dalam Facebook page yang nama Evoing tu, yang saya punya tu lah. Okay, so saya pilih yang tak ada tanda seruan ni, dia akan beritahu lah. Okay, yang ni dia post mask content and image or video. Okay, so dia just bagi tahu kita lah. Okay, yang ini this post can be used for ads on Instagram. Okay, so dia dah bagi tahu siap-siap lah. Yang ni post use tag only, post mask content and image or video on Instagram. Kalau kita nak masuk ke Instagram lah, kalau tak ada lah. Okay, so katalah saya nak buat iklan yang ini, saya nak pilih yang ni. Ini ada potensi lepas. Kalau kita buat iklan, kita ambil yang posting yang gambar dia tu ada banyak tulisan, potensi iklan tu tidak lepas tu tinggi. Sebab gambar dia mestilah 20% tulisan saja dalam gambar, baru iklan tu lepas. So anda kena check betul-betul kat mana nak check lepas gambar tak lepas. Nanti boleh check dekat text overlay, TEXTOVERLAY, textoverlay.com. Klik dekat situ, masukkan gambar, dia akan beritahu cukup lepas tak lepas anda punya iklan. Okay, so sekarang ni saya pilih yang ini. Katalah saya ambil ini, saya tekan continue. Saya tekan continue. Okay, so ni engagement. So boleh nampak dekat sini di Facebook bagi tahu macam mana iklan kita akan keluar di beberapa tempat yang telah ditentukan tadi lah. Maknanya kita pilih mana, so dia akan tunjuk macam tu, dia akan keluar. So ni dekat mobile newsfeed dia akan keluar macam ni. Ni adalah mobile newsfeed. So nampak kita boleh check. Okay, ni dekat phone dia akan nampak perkataan ni headline dengan ada sedikit perenggan yang pertama dengan see more. So headline dia mainkan peranan penting dalam ads. Kalau headline ni orang akan klik kita 80% sale kita datang bila headline kita power. Sebab bila orang nampak headline, dia akan mengundang anda untuk dia tekan iklan kita. So kalau headline tak power, headline macam klise biasa-biasa je, orang nak tekan pun macam alamak, dia tak ada keinginan nak tekan. Contoh kalau kita kata promo tahap gaban, contohnya lah kan, promo tak masuk akal. So dia kata, apa yang promo tak masuk akal ni? Dia pun klik. So contoh macam tu. Headline yang powerful akan mengundang pada sale yang lebih tinggi lagi. Okay, and then ni boleh check lah kalau kat desktop macam mana. Saya nak tengok macam mana dia keluar dekat desktop. Okay, dia akan keluar macam ni. Dan dekat sini ni, kalau anda nak tengok juga macam mana dia keluar dekat mobile, boleh klik dekat sini. Tadi kat mobile ni
Klik dekat mobile. Lepas tu klik dekat sini, dia akan send notification dekat kita punya phone. Klik je kat sini. So dia akan send notification to Facebook. Dia preview on device. So akan tengok okay, kat phone kita, kat device ni dia akan keluar sama tak. So kita boleh send ni, kita boleh tengok demo kat situ. Okay. And then kita boleh add button. Dekat bawah ni kita add button. Contohnya kita nak pilih kalau send message, dia klik, dia pergi ke messenger kita. Okay. Pun boleh juga untuk engagement ni. So saya ambil learn more. Saya nak dia pergi ke WhatsApp. Saya masukkan saya punya WhatsApp punya link. whatsapp.my/6012. Contoh saya tak nombor telefon saya. Tekan update post. So automatic dekat bawah ni, dekat bawah ni dia akan keluar CTA button. Jadi dia akan call to action button tu dia berbentuk learn more lah. Jadi orang klik learn more, dia akan terus pergi ke WhatsApp saya. Okay. So dah settle bahagian sini. Scroll ke bawah lagi. Okay, dia dah ada. Kita scroll dan yang bawah lagi. Sepatutnya nanti dia dah keluar dah tadi. Contoh dia yang learn more pun akan keluar kat tepi sini. Nampak ni? Okay, ni learn more ni. Jadi orang nampak bentuk iklan tu macam ni. Okay. So ni skip je ke bawah. Then klik review. Sebelum tekan button confirm, klik review. Okay. So bila klik review ni untuk check balik. Okay, yang kita buat tadi, kempen raya puasa betul, guna post engagement, asset ni tengok bajet betul tak, RM33 ke tersalah, RM330 ke, RM3,300 ke, check betul. Ni dekat add. So dah double confirm. Okay, klik dekat button confirm. So ads anda akan direview. Kalau dekat bawah ni tadi dah ada keluar tanda seruan lagi, maksudnya ada masalah, kita check balik. Check balik kat mana isu dia. Dia akan beritahu kat mana isu dia. So kita adjust balik daripada situ. So kalau dalam keadaan macam ni saya tak ada isu, so saya boleh tekan je confirm. Maka dia akan submit ke ke Facebook. Facebook akan review. Biasanya Facebook akan review dalam tempoh 24 jam. So dalam tempoh 24 jam, kalau tiba-tiba bila dia dah approve je, dia akan hantar notification dekat Facebook kita, kata your ads has been approved. So waktu tu iklan kita dah mula berjalan. Okay. So ni nampak saya punya ni dia dah in draft. Sekejap lagi dia akan bertukar menjadi kepada in review. Lepas tu dia approve, dia akan jalan. Okay. So tu cara macam mana kita nak buat iklan menggunakan engagement. Macam mana kita nak create ads. Okay, so nampak ni kempen raya puasa. So katalah kita nanti lepas ni, kata dalam tempoh saya nak jalan tadi dekat seminggu, tiba-tiba selepas 2 hari tu saya rasa macam 3 hari saya check dia punya iklan ni tak perform. Sebab saya dah buat split test kan. So apa saya buat, saya tak nak jalankan sampai hujung bulan. So saya boleh offkan iklan ni. Selepas dia approve, katalah atau waktu sekarang pun kita boleh offkan. Saya klik je button biru ni, maka iklan saya pun tidak berjalan lah. Saya boleh terus pause. Sebelum dia tengah review, saya pause. So kalau saya on kan dia balik, dia akan sambung review, then dia akan approvekan. So kalau dia dah approve, saya baru approve je, baru approve 1 hari, saya pause, maka 1 hari je lah iklan tu berjalan. Alright. So itu kaedah bagaimana nak setting advertisement di Facebook.